Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita memulakan pengajian kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kita usia yang panjang, masa yang lapang dan kekuatan, maka dengan itu dapatlah lagi kita meneruskan usaha memahami bahasa Arab ini. Semoga usaha yang berterusan ini menjadi bukti kita menganggap Al-Quran itu penting. Maka sebab itu kita terus-menerus berusaha memahaminya, dan semoga usaha yang terus-menerus ini dikira sebaik-baik amal. Kerana sebaik-baik amal adalah yang terus-menerus, walaupun sedikit. Disebutkan dalam hadis, amal yang disukai oleh Allah adalah yang terus-menerus. Dalam bahasa Arab disebut istiqamah, walaupun ianya sedikit. Baik, kalau banding dengan bahasa Inggeris, maka pengajian bahasa Arab ni sikit. Dulu orang belajar bahasa Inggeris, subjek bahasa Inggeris saja seminggu 3 kali. Lepas tu subjek matematik pula, sains, dalam bahasa Inggeris. Jadi kira hari-hari lah sebenarnya orang belajar bahasa Inggeris. Jadi kalau banding dengan bahasa Inggeris, maka pengajian ini sedikit. Tetapi di sisi Tuhan, yang sedikit itu walaupun sedikit, tapi kalau konsisten, maka itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kita sambung surah Al-Kahfi ayat 7 bahagian 1. Mari kita bacakan dahulu ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Terjemahannya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya. Baik, kalau sambungannya, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kami uji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Baik, sedikit penjelasan tuan-tuan dan puan-puan. Surah Al-Kahfi ni adalah surah yang dalamnya ada cerita. Ada 4 cerita, yang mana dalam cerita tu menceritakan tentang ujian kehidupan. Manusia ni hidup kat dunia ni adalah untuk ujian. Dan dia akan diuji daripada beberapa perkara. Yang pertama, ujian dari sudut akidahnya.
kemudian ujian dari sudut harta, kemudian ujian dari sudut ilmu, yang terakhir ujian dari sudut kuasa. Ujian tentang akidah tu diceritakan melalui kisah Ashabul Kahfi. Ujian harta diceritakan melalui kisah pemilik dua kebun. Kemudian ujian ilmu dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dan ujian kuasa melalui kisah Zulkarnain. Kita baca kisah tu, kita ambil pengajaran, kita tiru yang baik dan kita buang yang buruk. Baik, kisah-kisah tu semua merujuk kepada ujian-ujian dalam kehidupan di dunia ni. Sebenarnya hakikat hidup di dunia ini adalah ujian. Dan manusia beruntung kerana diuji. Kalau batu tidak diuji. Binatang tidak diuji. Nanti mereka punya kehidupan cukup sekadar di dunia saja. Tetapi manusia beruntung kerana diuji. Kerana apabila diuji, maka nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau balasannya baik, maka balasan baik itu adalah sebaik-baik balasan. Maka nak ceritanya bahawa manusia diuji di dunia ini. Dan di dunia ini, apa-apa yang ada kat dunia, semuanya Allah umpamakan sebagai perhiasan. Perhiasan itu adalah sesuatu benda yang sementara, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil contoh, kalau di rumah ada pokok bunga, maka pokok bunga tu tak pernah ada orang yang pokok bunga tu daripada dia duduk situ sampai mati, pokok tu saja. Ke ada tuan-tuan yang macam tu? Ada tak tuan-tuan yang kalau pokok bunga tu dah 30 tahun pokok tu saja? Biasanya pokok tu saja ke atau bertukar-tukar, tuan-tuan? Tukar. Biasanya tukar-tukar. Sofa kat dalam rumah tu 30 tahun kala sama ke tukar-tukar? Tengok keadaan. Tengok keadaan. Maksudnya mesti tukar juga biasanya. Biasanya akan tukar. Kalau tak tukar setahun sekali, 2 tahun sekali. Kalau tak tukar 2 tahun, 3 tahun. Kalau tak 3 tahun pun 10 tahun sekali biasanya akan tukar. Jadi tak ada perhiasan yang kekal. Maka dunia ni, apa yang ada di bumi, semua itu dianggap perhiasan. Supaya manusia faham bahawa perhiasan ni sifatnya adalah sementara sahaja. Jadi tidak ada yang kekal di dunia, semuanya adalah sementara. Tetapi di dunia ni, semua yang ada kat dunia ni semua untuk manusia. Semua yang ada kat dunia ni, hakikatnya semua adalah untuk manusia. Contoh kambing. Kalau ditanya kepada kambing, kambing kenapa kamu kena makan? Supaya sihat. Kenapa kena makan banyak-banyak? Supaya gemuk. Untuk siapa dia sihat dan gemuk tu, tuan-tuan? Kenapa kambing kena sihat dan gemuk? Jawapannya adalah untuk untuk manusia. Untuk manusia. Lembu, kalau ditanya kenapa kena makan, lembu tu akan, kalau boleh cakap, dia kata untuk sihat. Kenapa kena makan banyak-banyak? Supaya kena gemuk. Banyak daging. Untuk siapa? Untuk manusia. Ikan pun sama. Semua yang ada kat dunia ni, semuanya hakikatnya adalah untuk manusia. Tuhan sebut dalam ayat yang lain, kami ciptakan apa yang ada di bumi semuanya untuk kamu. Tapi tujuan dia apa? Tujuannya adalah untuk menguji manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, maka kita kena betulkan pandangan kita terhadap dunia. Dunia adalah ujian. Baik, cikgu di sekolah, tuan-tuan. Cikgu di sekolah, kalau dia mengajar, tiba-tiba ada orang datang nak uji, nak tengok, nak bagi markah. Biasanya cikgu tu ngajar macam biasa ke, atau dia suruh anak murid berlakon sikit, suruh jadi lagi baik? Mestilah berlakon. Itu mesti bekas cikgu tu. Baik, biasanya kalau ada penilai datang, dia takkan ajar macam biasa, dia akan ajar luar biasa. Cikgu akan kontrol dia punya pengajaran, anak murid pun akan disuruh supaya berlakon sikit lah kan. Tidak seperti biasa. Supaya markahnya tinggi, tuan-tuan, supaya penilaiannya baik. Jadi nak cerita dunia ni, kita kena rasa kita sedang diuji. Maka dengan kita rasa, kita percaya kita sedang diuji, kita akan jadikan amalan kita lebih baik. Kita akan usaha supaya apa yang kita buat itu adalah lebih baik.
Kalau berlakon pun tak apalah. Mudah-mudahan mula-mula je berlakon, tapi lama-lama akhirnya jadi biasa dengan benda baik. Baik, mudah-mudahan jelas tuan-tuan. Jadi pengajarannya, pandanglah dunia ni sebagai ujian. Kalau kita pandang dunia ni ujian, maka kita akan perbaiki kita punya amalan, kita akan perbaiki kita punya kata-kata, perbuatan kita, akhlak kita. Baik, itu dia punya pengajaran pentingnya. Baik, mari tengok word by word perkataan yang ada di sini. Yang pertama ialah inna. Baik, inna tu asal dia innana. Tapi orang Arab dia tak suka sebut nana ni, dia akan buang. Orang Arab kalau ada dua huruf yang sama, biasanya dia akan buang. Contoh di sini asalnya nana, tapi dia buang jadi satu je, inna. Nanti tuan-tuan baca surah Yusuf, ada satu bacaan tu kena muncung mulut, iaitu malakala ta'manna. Ada jumpa tak ayat tu tuan-tuan? Baik, asal ayat tu malakala ta'manuna. Asalnya nuna. Tapi dia buang salah satu. Dia buang tinggal satu, tapi dimuncungkan sebab nak bagi tahu asalnya di situ ada dua nun. Baik, kalau ditanya kat sini kenapa tak muncung? Sebab kat sini nun asal dia bukan baris depan. Nun asalnya bukan baris depan, jadi tak perlu dimuncungkan. Kalau yang tak manna tu, dia punya nun asal dia ada nun baris depan, tapi telah dibuang. Jadi nak bagi tahu ada nun baris depan kat situ, maka dimuncungkan mulut. Nak bagi tahu perkataan tak manna tu asalnya ada nun yang baris depan tapi telah dibuang. Yang ni pula asalnya ada nun baris atas. Tak perlu muncung sebab baris atas tidak perlu muncung. Baik, mudah-mudahan jelas tuan-tuan. Mari tengok makna dia. Yang pertama, inna maknanya sesungguhnya, manakala na maknanya kami. Baik, mari tengok jenis perkataan ni. Yang pertama, inna itu adalah haraf taukid. Orang Melayu panggil haraf penegasan. Manakala na tu pula domir muttasil. Orang Melayu panggil dia ganti nama diri melekat. Baik, ulang kaji sikit tuan-tuan. Ganti nama diri dalam bahasa Arab ada berapa jenis tuan-tuan? Baik, ini saja ulang kaji tuan-tuan. Nak tanya tuan-tuan, ada berapa jenis ganti nama diri dalam bahasa Arab? Ada dua. Jawapannya 3. Yang pertama, ganti nama diri tersembunyi. Yang kedua, melekat. Yang ketiga, tak melekat. Jadi semua sekali 3 ganti nama diri. Yang ni kategori yang melekat. Dalam bahasa Arab dia dipanggil domir muttasil. Dipanggil melekat kerana dia mesti melekat dengan perkataan sebelumnya, dan dia boleh melekat dekat semua jenis perkataan. Dia boleh melekat dekat haraf, boleh melekat dekat isim, boleh melekat dekat fi'il. Baik, nanti kita akan jumpa ganti nama diri tersembunyi. Yang tersembunyi itu dalam fi'il saja. Nanti kita akan jumpa ganti nama diri tak melekat. Itu kalau dekat depan ayat isim saja. Tapi yang ni, yang melekat ni boleh melekat dekat semua jenis perkataan. Dekat isim boleh, contohnya Tuhan kami. Tuhan kami dalam bahasa Arab Rabbana. Dekat fi'il pun boleh. Contohnya irhamna. Terjemahannya kau rahmatilah kami. Jadi nak cerita di sini, kami ni ganti nama diri melekat. Dipanggil melekat kerana dia kena melekat dengan perkataan sebelumnya, dan dia boleh melekat dekat semua jenis perkataan. Baik, mari tengok seterusnya. Seterusnya kita nak cerita fokus pada ganti nama diri melekat. Baik, kita kata tadi ganti nama diri melekat boleh melekat dekat semua jenis perkataan. Isim boleh, fi'il boleh, haruf pun boleh. Baik, mari tengok contoh yang pertama selepas isim. Contoh di sini zunubana. Terjemahannya dosa-dosa kami. Baik, kat sini kami ni dia melekat pada perkataan dosa-dosa. Dia adalah kalimat isim. Baik, kalau kami tu depan isim, kita tak guna na, kita guna nahnu. Kalau dekat depan kena guna nahnu. Tapi kalau selepas isim kena guna na.
Baik, seterusnya kalau selepas fi'il pula. Contoh kat sini ja'alana. Terjemahannya dia telah jadikan kami. Baik, kat sini kami ni dia melekat dekat hujung fi'il madi. Ini fi'il madi, terjemahannya automatik ada dia telah. Baik, dia dalam ni kita anggap ganti nama diri tersembunyi. Dia ni tersembunyi dalam fi'il madi ni. Manakala na dekat hujung fi'il madi tu kita anggap dia ganti nama diri melekat. Baik, tadi kami dekat isim, fungsi dia mengkhususkan isim. Dalam bahasa Arab dipanggil mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Fungsi dia mengkhususkan isim sebelumnya. Kalau dekat fi'il pula, fungsinya yang kena perbuatan atau yang diperlakukan. Kat sini kami dijadikan oleh dia. Kami kat sini yang kena perbuatan. Dalam bahasa Arab dipanggil maf'ul bih. Maf'ul bih. Baik, seterusnya mari tengok pula kalau selepas haraf. Contoh di situ minna. Minna terjemahannya daripada kami. Kami kat situ ganti nama diri melekat. Dia melekat dekat haraf. Baik, minna tu asalnya di situ ada dua nun ni. Di situ ada dua nun tapi dibuang salah satunya, diletak syaddah dekat situ. Baik, mari tengok senarai ganti nama diri melekat. Yang pertama dia lelaki, iaitu hu. Yang kedua mereka berdua lelaki, huma. Yang ketiga mereka ramai, hum. Baik, seterusnya dia perempuan, ha. Mereka berdua perempuan dan mereka berdua huma. Mereka ramai, perempuan, hunna. Baik, kalau nak ingat kena ikut susunan, iaitu hu huma hum, ha huma hunna. Ulang tuan-tuan, hu huma hum, ha huma hunna. Hu huma hum, ha huma hunna. Baik, seterusnya kalau ganti nama diri pihak kedua, orang yang bercakap dengan kita, iaitu kau ataupun mu. Dalam bahasa Arabnya ka. Kalau dua orang, huma. Kalau kamu ramai, kum. Kalau perempuan, ki. Kalau dua orang, kuma. Kalau ramai, kunna. Baik, ini pun sama. Kalau nak ingat kena ikut susunan, iaitu ka kuma kum, ki kuma kunna. Saya ulang tuan-tuan, ka kuma kum, ki kuma kunna. Baik, undur balik yang ganti nama diri pihak ketiga tadi. Baik, yang ganti nama diri pihak ketiga tadi, yang ada hu ni, dia boleh bertukar baris bawah kalau sebelumnya baris bawah. Contoh doa solat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Baik, nak tanya tuan-tuan, dalam solat jenazah tu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihu ke wa'afihi? Wa'afihi. Kalau dua orang meninggal, wa'afihuma ke wa'afihima? Fihima. Kalau ramai, wa'afihum ke wa'afihim? Semua yang ada hu tu, kalau dia sebelumnya baris bawah, maka kena tukar kepada hi. Ha tu kena tukar baris bawah. Tapi yang tu tak perlu tukar baris bawah. Contoh solat jenazah tadi, kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Yang tu tak tukar baris. Dia kekal baris atas. Yang tukar, kena tukar baris bawah ialah yang hu tadi. Yang ada hu tadi, kalau sebelumnya baris bawah, maka dia ditukar kepada baris bawah. Atau sebelumnya ada ya. Contoh surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihum. Kalau saya baca siratal ladzina an'amta alaihum, betul ikut qiraat lain. Ikut qiraat lain betul, ikut bahasa Arab betul. Tapi ikut qiraat kita. Baik, nak tanya tuan-tuan, apa nama kita punya qiraat? Yang tuan-tuan ngaji tu ikut qiraat siapa tuan-tuan? Tuan-tuan ada tak yang tahu nama qiraatnya apa? Hafs an Asim. Kita belajar mengikut kaedah Hafs. Hafs tu imam. Imam Hafs tu dapat daripada Imam Asim. Dan bacaan tu sampai kepada Nabi SAW. Baik. Tapi ada imam lain, dia baca siratal ladzina an'amta alaihum. Maknanya hum tu betul juga, ikut kaedah bahasa Arab pun betul.
Tapi ikut qiraat kita ni, Hafs an Asim ni, mereka kata kalau ada ya, maka kena tukar jadi him. Kalau nak baca hum betul juga, tapi ikut qiraat yang lain. Tapi di Malaysia kita sudah selari semua. Semua ikut qiraat Hafs an Asim. Maka apabila ada ya sebelumnya, maka kita ikut saja qiraat tersebut. Kita baca him. Siratal lazina an'amta alaihim. Baik, mudah-mudahan jelas di situ tuan-tuan. Mari tengok yang berikutnya. Baik, sebelum tu nak tanya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa ada orang tu, dia tanya kita. Dia tanya kita, ekau dah makan belum? Ekau dah makan belum? Ekau tu, itu bahasa Melayu ke bukan bahasa Melayu? Melayu kot. Bahasa Melayu. Tapi itu qiraat mana tuan-tuan? Negeri Sembilan. Itu qiraat Negeri Sembilan. Dia orang tak sebut engkau, dia sebut ekau. Kalau saya dia sebut apa tuan-tuan? Esek. Eseh. Sebab itu kira qiraat dah tu. Itu kira qiraat. Baik, kalau pergi ke Selangor, orang Selangor kata saya ke saya? Saya. Saya. Tapi ada orang dekat Selangor dia tak sebut saya, dia sebut saya. Saya mahu roti 2. Dia ada tekan sikit. Itu bahasa Melayu tapi qiraat entah mana dia ambil. Baik, nak cerita ya bahawa qiraat ni menyebabkan sebutan tu jadi lain sikit. Tapi dikira dalam bahasa tersebut. Contoh kalau perkataan saya kan. Kalau saya sebut saya, itu dikira bahasa Melayu. Cuma qiraat tu menyebabkan bunyi dia jadilah lain. Jadi perubahan yang hu jadi him tu, itu bawah tajuk qiraat. Nanti kita akan jumpa wadduha. Ada orang baca wadduhe. Yang tu bawah tajuk qiraat. Baik, seterusnya. Kalau ganti nama diri aku dalam bahasa Arab ya atau nun ya. Kalau kami na. Baik, yang aku ni dia ada dua kat sini, iaitu ya dengan nun ya. Orang Arab kata ya ni kalau selepas isim atau haraf. Kalau nun ya, yang ni kalau selepas fi'il. Contoh kita kata rahmatilah aku. Rahmatilah aku dalam bahasa Arab warham ni. Perbaikilah aku wajbur ni. Baik, kalau selepas fi'il maka guna nun ya. Tapi kalau selepas haraf atau isim maka kena guna ya. Contoh, berilah keampunan kepadaku. Berilah keampunan kepadaku. Kepada isim ke haraf tuan-tuan? Haraf. Haraf. Jadi kat situ kena guna ya. Boleh tak saya kata Rabbighfirlini? Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Rabbighfirlini. Tak boleh. Tak boleh. Kita biasa baca Rabbighfirli. Tidak diletak nun ya kat situ sebab di situ selepas haraf. Maka kena guna ya. Baik, Rabbighfirli dzunubini ke dzunubi? Zunubi. Kat situ tak guna ni sebab selepas isim. Zunubi maknanya dosa-dosa saya. Dosa isim. Jadi kalau saya selepas isim kena guna ya. Kalau selepas fi'il barulah diguna nun ya. Baik, kalau ganti nama diri melekat yang lain, kita tak perlu fikir dia melekat dekat mana. Ganti nama diri lain tak ada pilihan-pilihan tu. Yang aku ni saja ada 2. Yang lain-lain semua ada 1. Baik, balik kembali ke surah Al-Kahfi tadi. Balik perkataan seterusnya ja'alna. Terjemahannya kami telah jadikan. Ini fi'il madi. Baik, nak tanya tuan-tuan kat mana ganti nama diri kami dalam tu? Kami kat situ na. Baik, kebetulan tuan-tuan, kami tadi kalau ganti nama diri melekat tadi na. Baik, yang dalam fi'il madi ni kita anggap dia tersembunyi. Kebetulan sama. Kebetulan bunyinya sama. Kalau aku tak sama. Baik, tadi aku tadi kalau melekat. Kalau melekat tadi aku ya atau nun ya kan. Tapi kalau dalam fi'il madi kita nak tukar kat sini aku.
Kita guna ya ke guna tu? Ya. Jangan tu. Guna tu ja'al tu. Macam kita baca niat wuduk, nawaitu, wajjahtu. Baik, orang Arab kata ganti nama diri dalam fi'il ni fungsinya pelaku. Kalau pelaku kita anggap dia tersembunyi. Pelaku kita anggap dia tersembunyi. Na ni tanda dia. Kebetulan na ni dia sama dengan yang ganti nama diri melekat tadi. Tapi kalau ganti nama diri lain tak sama tuan-tuan. Dia punya tanda ganti nama diri dalam fi'il madi ni dia tak sama dengan ganti nama diri yang melekat tadi. Kecuali kami ni. Kami ni dia punya bunyi sama dengan yang ganti nama diri yang melekat tadi. Baik, kalau ganti nama diri yang lain, dia punya tanda dia tak sama dengan ganti nama diri yang melekat tadi. Baik, kalau aku kat sini ja'altu. Kalau dia tuan-tuan, macam mana kalau kat sini saya nak tukar kepada dia? Adakah saya kena kata, kalau saya nak kata dia telah jadikan, saya kena kata ja'alhu ke ja'ala? Ja'ala. Kat sini tak guna hu, kat sini guna la, ja'ala. Hujungnya baris atas. Jadi poinnya nak bagi tahu yang ganti nama diri dalam fi'il ni fungsinya pelaku. Kalau pelaku kita anggap dia tersembunyi dan diletakkan tanda. Tanda tu tak sama dengan ganti nama diri melekat tadi. Kecuali kami ni sama. Kecuali kami ni dia punya tanda dengan ganti nama diri melekat tadi sama. Baik, seterusnya perkataan berikutnya makna dia ialah apa yang dia ni dalam bahasa Arab dipanggil isim mausul. Orang Melayu panggil isim mewakili. Baik, kat sini ni mewakili apa-apa saja yang ada di atas bumi. Allah kata apa saja yang ada di atas bumi itu semua adalah perhiasan. Baik, mari kita fokus pada perbahasan untuk hari ini. Kita nak cerita pasal jenis-jenis dalam bahasa Arab. Baik, dalam bahasa Arab ni ada banyak jenis. Kita nak fokus pada 3 yang popular. Yang pertama nafi. Dalam bahasa Melayu kita panggil nafi juga. Fungsinya untuk menafikan. Yang kedua isim mausul. Dalam bahasa Melayu kita boleh panggil dia isim mewakili. Fungsinya adalah untuk mewakili. Yang seterusnya istifham. Orang Melayu boleh panggil dia tanya. Fungsinya untuk bertanya. Baik, mari tengok terjemahan dia. Baik, kalau nafi, maka terjemahannya tidak. Kalau isim mausul, terjemahan tu ialah apa yang. Kalau isim istifham, maka itu dia punya terjemahan dia apa. Baik, mari tengok contoh. Baik, contohnya mafi. Tuan-tuan pergi Mekah, pergi kat kedai. Orang Arab tu sebut mafi. Ataupun selalu dia sebut mafi. Selalu tuan-tuan dengar apa dia punya ayat penuh tuan-tuan. Kod-kod. Mana tuan-tuan kalau ada yang biasa pergi Mekah, biasa tak dengar perkataan mafi ni? Tak perasan, Ustaz. Tak perasan lah. Baik, selalu orang Arab dia akan sebut mafi muskil. Terjemahan. Kalau mafi muskil ada perasan tak? Ada. Mafi muskil maksudnya tidak ada muskil. No problem. No problem. Tidak ada masalah. Baik, di situ maknanya tidak. Baik, kalau yang ni ma'allam tanah ni maknanya apa yang kau telah ajarkan kami. Di sini maknanya apa yang. Baik, kalau yang tu masmuka. Terjemahan dia apa nama kau. Di situ tanya. Kalau yang tadi di sini apa yang. Kalau yang ni di sini maknanya tidak. Kat sini maknanya tidak. Fungsinya adalah untuk menidakkan. Baik, antara tiga ni yang paling tak popular. Yang tak popular ialah tanya ni. Tanya ni jarang kita jumpa tuan-tuan. Tapi kalau yang isim mausul, nafi ni memang selalu jumpa tuan-tuan. Dua ni kita akan selalu jumpa dalam Al-Quran. Baik, mari tengok contoh ayat.
Contoh yang pertama, kita nak tanya orang apa hobi dia. Dalam bahasa Arab, ma hiwayatuhu. Ma hiwayatuhu. Ma kat sini maknanya apa. Baik, ayat berikutnya. Kul min ma yalik. Terjemahannya, kau makanlah dari apa yang di depan kau. Baik, ini potongan hadis. Ma di sini makna dia apa yang. Baik, seterusnya ma indahu fulus. Terjemahannya dia tidak ada duit. Baik, dari sini tidak ni daripada ma. Ma di sini adalah ma nafi, fungsinya adalah untuk menafikan. Baik, nak kenal ma ni tidak ada tanda dia, tuan-tuan. Tidak ada tanda. Kita kena faham makna ayat. Kita kena faham makna ayat baru kita boleh tahu makna ma ni. Kalau kita tak tahu makna ayat, maka tak dapatlah kita tahu apa makna ma dalam ayat tersebut. Sebab kita kena tahu makna ayat, baru kita boleh tahu makna ma tersebut. Baik, kat sini contoh indahu. Indahu fulus ni maksudnya dia ada duit. Dia ada duit. Maknanya dia ada duit. Campur dengan ma, maka maknanya bertukar jadi dia tidak ada duit. Baik, kalau kita nak tukar saya tak ada duit. Baik, nak tanya tuan-tuan, macam mana kalau saya nak tukar ayat ni kepada saya? Saya tak ada duit. Macam mana nak sebut saya tak ada duit? Indi. Indi. Kena guna huruf apa tuan-tuan kat sini? Ya. Ya. Ma indi fulus. Kalau kau tak ada duit? Tak ada duit. Kalau kau. Kau. Oh, kau. Oh, kalau kau lah indaka. Ma indaka fulus. Kalau kau tidak ada duit, ma indaka. Kita nak nasihatkan anak tu, kau tak ada duit, buat apa nak pergi beli kereta yang baru keluar tu? Contoh. Kau tidak ada duit, buat apa nak pergi beli kereta yang baru keluar tu? Contoh. Baik, tadi semalam saya tengok Facebook ada kereta baru keluar tuan-tuan. Jadi saya pun cakaplah kepada diri saya sendiri, kau tak ada duit. Saya cakap kepada diri sendiri, ma indaka fulus. Ma indaka fulus. Ma indaka maknanya kau tidak ada duit. Kalau saya tak ada duit, ma indi fulus. Kalau dia perempuan, ma indaha fulus. Baik, saya ulang tuan-tuan. Yang ganti nama diri dekat depan ni, dia ni sebenarnya hu ni, ini ganti nama diri melekat. Baik, yang ma tu, ma dekat depan ni, ma dekat depan, kita nak tahu makna dia, kita mesti tahu makna ayat. Kita mesti tahu makna ayat, barulah kita tahu makna ma di sini. Baik, nanti kita buat latihan, mudah-mudahan lebih jelas tuan-tuan. Mari tengok kembali ke surah Al-Kahfi tadi balik. Perkataan seterusnya ala, terjemahannya atas. Baik, ini adalah haruf jar. Baik, oleh kerana ala atau haruf jar, jadi al-ardi di sini dibaca baris bawah. Baik, mari tengok makna al-ardi, maknanya bumi. Ini kalimat isim. Ada dua tanda isim di situ. Yang pertama ada alif lam. Yang kedua ujungnya berbaris bawah. Baik, selepas al-ardi yang berikutnya zinah. Kalau baca sampai ujung zinatan. Kalau dimatikan zinah. Zinah maknanya perhiasan. Baik, kalau dengar ada orang perempuan namanya zinah, maka itu nama yang elok. Itu nama yang elok. Zinah tu maknanya perhiasan. Kalau lelaki zin. Dulu tuan-tuan, ada satu masa tu ramai juga orang nama Zin. Muhammad Zin, Mat Zin. Zin tu lelaki. Kalau perempuan Zina. Ataupun Zain tu dia boleh dibaca baris atas Zain. Zain itu viral. Ada seorang syekh ni namanya Zainul Asri. Zainul Asri maksudnya perhiasan zamanku ataupun perhiasan zaman. Asri itu zaman, masa. Zainul Asri. Zainul itu perhiasan, asri itu zaman atau masa. Kita selalu baca dalam Quran wal asri, demi masa, demi zaman. Baik, jadi perkataan zinah ni dia nama yang elok. Makna dia perhiasan, dia adalah kalimat isim. Tapi tuan-tuan, kalau zinah tu,
Zina tu ejaan dia macam ni. Kalau ejaan dia kalau ejaan dia Zainun Alif. Baik, saya tulis sekejap Kalau ejaannya zina, zina pendek. Zina tu, Z tu pendek, na tu panjang. Zina, yang ni dah lain makna dia. Kalau zina maknanya hubungan yang tidak sah. Maka itu adalah tidak baik. Kalau yang betulnya zinah. Zinah. Baik, seterusnya selepas zinah yang berikutnya laha. Baik, ada dua patah perkataan di sini. Yang pertama la maknanya untuk, manakala ha makna dia nya perempuan. Baik, kat situ la tu haraf jar, ha tu domir muttasil. Baik, nak tanya tuan-tuan, ha kat situ perempuan, siapa perempuan dalam ayat tadi? Oh, biasa lah. Zina. Zina. Zinah. Okey, zinah tadi maknanya perhiasan. Perhiasan bagi perhiasan. Boleh tak? Perhiasan bagi perhiasan. Bumi. Bumi. Perhiasan bagi bumi. Baik, orang Arab kata bumi ni telah ditetapkan bahawa walaupun dia tak ada taman butuh, tapi jantina dia perempuan. Macam bahasa Melayu, kalau nama orang tu namanya Mawar. Mawar tu tak ada taman butuh, tapi laki ke perempuan tuan-tuan? Perempuan. Kalau Dahlia, laki perempuan? Perempuan. Walaupun tak ada taman butuh, tapi orang Melayu kata tu nama bunga, jadi dia perempuan. Tapi kalau ni buang. Buang nama buang. Buang laki ke perempuan? Lelaki. Buang tu laki ke? Orang Melayu kata buang tu lah laki, bukan orang Melayu, orang Jawa. Saya pun kenapa orang dulu letak nama buang tuan-tuan? Baik, kalau hitam nama orang lelaki ke perempuan? Kan lelaki usually. Hitam tu ikut budaya orang Melayu. Orang Melayu dia letak nama untuk dia lah lelaki. Jadi jantina di situ berdasarkan ketetapan orang. Jadi orang Arab dia telah tetapkan bahawa bumi jantinanya perempuan. Jadi tuan-tuan, ganti nama diri yang merujuk kepada bumi, dia kena perempuan juga. Maka di sini merujuk kepada bumi. Tuhan kata apa yang ada dekat atas bumi itu adalah perhiasan untuk bumi. Perhiasan untuk bumi. Nya kat sini, nya ni kembali kepada bumi. Baik, mari kita buat sedikit latihan tuan-tuan. Soalan pertama, surah Al-Kahfi ayat 8. Cuba tuan-tuan kenal pasti apa makna ma kat sini. Adakah maknanya tidak, atau apa, atau apa yang? Apa yang. Kalau apa yang tu dia isim istifham ke, isim mausul ke, ma nafi? Isim mausul. Ma kat situ isim mausul. Baik, Tuhan kata kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Baik, dalam ayat ni Tuhan tegaskan bahawa apa yang ada di atas bumi tu dia ada kitarannya, ada masa dia akan jadi tanah rata tandus. Nanti dia akan jadi elok. Dia akan jadi seperti perhiasan elok. Tapi nanti dia akan jadi tanah rata. Lepas tu nanti jadi elok balik. Lepas tu jadi tanah rata tandus. Itu memang kitaran. Itu memang kitaran yang hakikatnya itu sebenarnya adalah ujian. Baik, seterusnya surah Al-Kahfi ayat 9. Apa terjemahan perkataan yang saya merah ni? Kami. Kat situ na tu kami. Baik, na ni sekadar huruf ke perkataan? Ayatina. Macam mana tak faham so? Baik, na kat sini adakah dia sekadar huruf atau dia perkataan? Perkataan. Semua setuju ke na tu perkataan? Damir. Ya, dia domir. Kalau dia ada dua kat. Betul.
Baik, jawapannya dia perkataan ya. Kami tu perkataan. Baik, katalah tuan-tuan jumpa dalam bahasa Inggeris perkataan I. I tu huruf ke perkataan? I. Perkataan. Apa perkataan? I tu adalah perkataan. Apa makna I tuan-tuan? I. Walaupun dia satu huruf, tapi dia adalah satu patah perkataan. Yang ni walaupun dia kat sini dua huruf, dia dikira satu patah perkataan, tapi dia kena melekat. Maka dia dipanggil ganti nama diri melekat. Baik, kat sini dia melekat dekat isim. Jadi dia punya fungsi dia mudhaf ilaih. Dia mudhaf ilaih, sebelumnya akan jadi mudhaf. Mudhaf tak boleh ada tanwin. Tak boleh ada alif lam. Baik, saya baca terjemahan. Atau kamu mengira bahawa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim, anjing tu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menghairankan? Kat sini digunakan perkataan ajaba, ajaib. Baik, ayat ni Tuhan tanya, kamu rasa Ashabul Kahfi tu yang tidur 300 tahun tu ajaib ke? Ajaib sangat ke? Tuhan tanya begitu. Kamu rasa tu ajaib sangat ke? Baik, nak tanya tuan-tuan, apa jawapan dia? Ajaib ke tak ajaib? Okay. Jawapannya tak adalah ajaib sangat. Nak dibandingkan dengan bumi yang sudah terapung lebih dari 300 tahun. Kita pun tak tahu berapa usia bumi. 300 tahun ke 300,000 tahun ke? Bumi yang terapung pada dia punya kawasannya di langit ni, itu lagi ajaib. Matahari yang terbit dari timur ke barat dah bertahun-tahun tu, entah berapalah umur matahari tuan-tuan, itu lagi ajaib. Jadi jawapannya tak adalah ajaib sangat. Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun tu tidak adalah ajaib sangat. Dan tidak penting pun sebenarnya. Yang penting pengajarannya. Yang pentingnya kena jadi macam Ashabul Kahfi tu, iaitu dia mengutamakan untuk memelihara akidahnya. Dia nak pelihara akidah, maka dia sanggup pergi nyorok dekat dalam gua. Selalu orang muda kalau nyorok bawah meja ke apa semua tu, sebab nak pelihara akidah ke? Sebab nak lari daripada atuk nenek. Baik, nak tanya tuan-tuan, kalau cucu tuan-tuan, dia lari nyorok bawah meja, waktu tu kan, dia nak selamatkan akidah ke selamatkan diri dari kena rotan tuan-tuan? Selamatkan diri. Atuk nenek barangkali tengah marah nak rotan, tapi selalu atuk nenek dah tak marah dah. Selalu yang marah ni atuk nenek ke mak ayah tuan-tuan? Selalu mak ayah. Kalau atuk nenek tu, kalau dia dah marah sangat, barangkali cucu tu terlalu nakal. Cucu tu larikan diri dari rumah kerana nak selamatkan diri. Tapi Ashabul Kahfi ni tidak begitu. Dia nak selamatkan diri juga. Tapi dia nak selamatkan akidah dia sebenarnya. Baik, jadi kita pun kenalah jadi seperti itu. Baik, mari tengok yang seterusnya. Surah Al-Kahfi ayat 10. Cuba tuan-tuan cari dekat mana ganti nama diri yang saya merahkan ni, yang mu ni. Kat mana mu yang ujung ayat ni? Ladunka tu ladunka ke ka saja? Ka. Baik, nak tanya lagi tuan-tuan, ka ni dia satu huruf sekadar satu huruf ke, atau dia sebenarnya satu perkataan? Satu perkataan. Dia sudah dikira satu patah perkataan. Oh, faham. Dia dikira satu patah perkataan. Dia macam bahasa Inggeris, I want to buy a car. Huruf A tu, tu satu huruf ke, atau dia sudah dikira satu perkataan? Perkataan itu word, not a letter. Dia satu patah perkataan kan. Tapi dalam bahasa Inggeris, huruf I maknanya saya, tu dia boleh ditulis sorang-sorang. Tapi dalam bahasa Arab, kalau perkataan yang satu huruf ni dia tak boleh sorang-sorang. Contoh macam fa. Fa ni satu patah perkataan. Apa makna fa tuan-tuan? Maka.
Maka. Kat sini maknanya lalu tapi sama makna dia. Makna dia maka atau lalu. Baik, orang Arab kata kalau perkataan Arab tu dia satu huruf, dia akan bersambung. Dia akan bersambung. Baik, cuma yang ganti nama diri ni, dia yang melekat ni dia tak duduk kat depan ni, dia duduk kat belakang. Baik, saya baca terjemahan. Tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu. Baik, sekejap tuan-tuan, ada orang datang. Kita rehat 2 minit tuan-tuan. Rehat 2 minit. Boleh Ustaz. Minta maaf tuan-tuan, kita sambung kembali. Saya baca terjemahan. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat nak berlindung dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu. Ayat ni nak bagi tahu bahawa pemuda ni, mereka ni tidak lupakan Tuhan ketika berusaha. Mereka tidak sombong. Ada orang tuan-tuan, dia sombong, tak nak minta dengan Tuhan. Dia yakin kepada diri dia. Sedangkan orang yang benar-benar beriman, yang betul-betul sempurna imannya adalah kalau dia berusaha, dia akan doa dulu. Ada orang pula tuan-tuan, dia sesat sikit. Dia doa saja, usaha tak nak pun. Usaha saja. Doa saja tapi tak nak usaha. Ada orang sombong, usaha saja tak nak doa. Maka kita jangan jadi begitu tuan-tuan. Jangan jadi orang yang sombong saja. Sombong iaitu usaha tanpa doa. Orang yang usaha tanpa doa ni sombong tuan-tuan. Dia lupa diri. Doa ni permintaan dan dia hubungan dengan Allah. Cuba bayangkan tuan-tuan, Jiran nak ambil buah mangga depan rumah kita tuan. Dia ambil saja ke minta dulu tuan-tuan? Izin dulu. Baik, kalau dia tak minta pun sebenarnya kita bagi tak tuan-tuan? Dia tak minta pun kita bagi. Tapi adabnya kena minta dahulu. Baik, nak tanya tuan-tuan lagi, kalau tetamu datang rumah, biasanya tuan rumah akan kata buat macam rumah sendiri. Lepas tu tetamu tu setelah dengar ayat tu, dia nak pergi tandas, dia pergi terus ke minta izin dulu? Minta izin. Minta izin dulu. Itu adab. Itu adab. Jadi dengan Tuhan kena lagi beradab. Nak usaha apa-apa mesti doa dulu tuan-tuan. Tapi ada orang pula, dia doa saja tak nak usaha. Dia doa saja tapi tak nak usaha. Maka itu pun salah juga. Dia mesti dua-dua sekali, seiring tu. Doa dan usaha tu mesti seiring. Jadi pengajarannya, jadilah seperti Ashabul Kahfi. Mereka seiringkan usaha dan doa. Baik,
Mari tengok yang seterusnya. Surah Al-Kahfi ayat 22 tuan-tuan. Cuba kenal pasti domir muttasil. Domir muttasil di situ ialah hum ya. Baik, hum kat situ ada berapa tuan-tuan? Dua. Empat. Lagi. Empat. Okay, yang pertama rabi'uhum. Yang kedua kalbuhum. Yang ketiga sadisuhum. Yang keempat. Baik, semua ganti nama diri di situ berada selepas isim. Jadi fungsinya mudhaf ilaih. Fungsi dia adalah mudhaf ilaih. Baik, yang isim sebelum dia dikira sebagai mudhaf. Mudhaf ni dia tak boleh ada tanwin. Dia tak boleh ada tanwin dan tak boleh ada alif lam. Baik, sepatutnya isim kalau tak ada alif lam kena ada tanwin. Contoh kat sini salah satun 3, khamsatun ni 5 kan. Dia ada tanwin. Jadi sepatutnya isim ni sepatutnya kena ada tanwin, tapi oleh kerana dia mudhaf maka dia tak boleh ada tanwin. Dalam masa yang sama tak boleh ada alif lam. Baik, saya baca terjemahan ayat. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka Ashabul Kahfi tu 3 orang. Yang keempat anjing ni. Dan nanti ada pula grup lain kata jumlah mereka 5. Yang keenam anjing. Baik, dan Tuhan kata semua tu adalah tekaan terhadap barang yang gaib. Kat sini menggunakan perkataan rojman. Rojman ni maknanya melontar, merejam. Baik, kat sini Tuhan umpamakan orang-orang yang kata Ashabul Kahfi tu 3 atau 5 tu, itu sebenarnya seperti melontar terhadap benda yang gaib ataupun melontar dengan benda yang gaib. Bayangkan kita memanah tuan-tuan, tapi tempat tujunya tak nampak, maka sia-sia. Kita tak tahu kena ke tak kena sebab tak nampak. Jadi itu satu perbuatan yang sia-sia. Jadi pengajarannya jangan jadi seperti mereka tuan-tuan. Jangan sibuk cerita pasal benda yang gaib, benda yang tak tahu. Kerana cerita tersebut kalau diceritakan tidak ada pahala. Kalau cerita hadis Nabi dapat pahala, cerita kisah dalam Quran dapat pahala. Tapi cerita benda yang tak nampak, tak pasti, maka tidak ada pahala. Sia-sia cerita tersebut. Baik, mari tengok seterusnya tuan-tuan. Baik, di sini ada ma. Cuba kenal pasti apa makna ma di sini tuan-tuan. Baik, kalau kita letak yang, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka yang orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Apa yang? Okay. Apa yang? Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Apa yang orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Okay, kat sini. Tidak. Okay, kat sini kena ubah suai sikit perkataan tidak tu, kena tukar kepada tiada. Ataupun tidak ada. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Baik, makna asal ma tu tidak, tapi dalam ayat ni kena tukar sikit maknanya kepada tiada. Macam dalam zikir. Dalam zikir kita kata hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Baik, dalam zikir tu kita sebut ma fi qalbi. Ma fi qalbi maksudnya tidak ada dalam hatiku ghairullah, melainkan Allah. Baik, jadi ma tu kalau ma nafi, maka makna dia yang asal tidak, tapi kadang-kadang kena tukar kepada tiada. Baik, Tuhan kata kepada Nabi, nanti cakap saja Tuhan lebih tahu jumlah Ashabul Kahfi tu. Tak ada pun orang yang tahu bilangan mereka yang sebenarnya kecuali sedikit. Baik, maknanya bilangan Ashabul Kahfi tu kalau ada orang tanya, cakap saja Tuhan lebih tahu. Tuhanlah yang lebih tahu tentang bilangan mereka. Baik, seterusnya tuan-tuan, ayat berikutnya surah Al-Kahfi ayat 29. Cuba kenal pasti makna kum dekat sini. Rabbikum tu maknanya
Kamu kat situ seorang ke, dua orang ke, ramai tuan-tuan? Ramai. Kamu kat situ ramai. Kalau dua orang, kuma. Kalau seorang, ka. Kat situ ramai maka digunakan kum. Baik, seterusnya tuan-tuan. Mari tengok yang berikutnya. Surah Al-Kahfi ayat 36. Perkataan ma. Apa makna ma di situ? Ya, aku tidak. Tidak. Ma di situ maknanya tidak. Betul jawapan tuan-tuan. Ma di situ maknanya tidak. Aku tidak mengira. Aku tak rasalah hari kiamat tu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan dapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Baik, ini cerita pasal ujian harta. Dan di sini cerita pasal orang yang salah, orang yang gagal dalam ujian harta. Iaitu dia gagal kerana dia rasa harta dia tu akan kekal dan kiamat tu tak ada. Lepas tu kesalahan dia ialah dia rasa kalau kaya maknanya Allah sayang. Maka nanti kalau kembali kepada Tuhan, maka pasti akan dapat yang lebih baik. Kerana dia sangka kalau kat dunia kaya maknanya Allah sayang. Maka nanti bila kembali kepada Tuhan, oleh kerana dulu dia kaya, maka pastilah dia akan jadi lebih kaya. Padahal yang sebenarnya kaya itu ujian. Kalau tak kaya pun ujian. Dia akan lulus ujian kaya tu kalau dia guna kekayaan itu sesuai dengan kehendak Allah dan dia mengaku bahawa kekayaan itu Allah yang bagi. Ada orang tidak mengaku. Ada orang dia sudah mengaku Allah tu Tuhan, tapi dia tak mengaku kekayaan dia Allah yang bagi. Maka di situ dipanggil kufur nikmat. Kufur nikmat. Dia percaya Allah tu Tuhan, tapi dia tak mengaku nikmat tu Allah bagi. Dia kata nikmat tu susah payah saya pandai marketing. Anak murid semua A ni sebab saya pandai ngajar. Contoh kan. Padahal ada tahun-tahun yang anak murid tak berapa cemerlang. Ada tahun cemerlang, ada tahun tak cemerlang. Kalau cikgu berpengalaman tu, mesti dia perasan benda tu. Ada tahun tu anak murid ramai yang cemerlang. Ada tahun pula dia dah ajar betul-betul dah, tapi anak murid tahun tu tak ramai cemerlang. Itu hakikatnya sebenarnya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan menyuruh kalau waktu dapat banyak untung ataupun buat banyak kebaikan, bersyukur. Kalau waktu kurang, maka disuruh sabar. Baik, tapi ada orang dia gagal dalam ujian tersebut. Waktu dia dapat lebih, dia sangka Allah sayang. Kemudian ada yang sangka pula itu hasil susah payah dia. Baik, mudah-mudahan kita tidaklah begitu. Baik, mari tengok yang seterusnya tuan-tuan. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-39. Baik, apa makna mu dalam ayat tu tuan-tuan? Jannata. Jannatata ke jannataka? Qulta. Baik, kat sini kulta ada tak? Jannata. Jannataka. Baik, kat sini yang ada ta ni. Oh, jannataka. Yes. Yang ada ta ni. Ta ni apa makna dia tuan-tuan? Okey, Kamu. yang ini kau kan? Baik, yang ni orang Arab kata kau kat sini fungsinya pelaku dalam fi'il. Dalam fi'il madi. Kat sini kau ni fungsinya pelaku dalam fi'il madi. Ta ni tanda. Tapi kalau ka ni dia bukan tanda. Ka ni kita panggil dia ganti nama dia melekat. Dia melekat dekat isim. Baik, yang ta tu contoh di sini kulta dengan dakhalta ni. Ini tanda ganti nama diri kau dalam fi'il madi. Baik, saya baca terjemahan. Kawan kepada lelaki kaya tadi bagi nasihat kepada dia. Kau sepatutnya ataupun mengapa kau tidak mengatakan waktu kau masuk kebunmu Masya Allah. Maksudnya kat sini kau sepatutnya kalau masuk kebun tengok kekayaan, maka kena sebut Masya Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Baik, maksud Masya Allah ialah sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud.
Maksudlah quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Baik, kat sini kawan kepada lelaki kaya tadi bagi nasihat, kalau masuk kebun sebutlah masya Allah, la quwata illa billah. Baik, mari tengok seterusnya tuan-tuan. Baik, kat ujung tu ada nya. Baik, cuba tuan-tuan kenal pasti kat situ nya tu apa terjemahannya. Tuhan ya. Rabbihi. Rabbihi. Kenapa tak dibaca hu kat situ? Sebab sebelum baris bawah. Sebab sebelum dia berbaris bawah. Bawah. Baik, kat sini Rabbi maknanya Tuhan. Tuhan ni dia mengkhususkan perkataan perintah. Jadi Tuhan mudhaf ilaih. Maka dia kena baris bawah. Tuhan kat sini mengkhususkan perkataan perintah. Jadi dia mudhaf ilaih, maka kena baris bawah. Baik, ganti nama diri tu pula, dia baris bawah tu sebab sebelumnya baris bawah. Asalnya hu, tapi di situ kena baca hi. Baik, saya baca terjemahan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka semua sujud kecuali iblis. Rupa-rupanya iblis ni bukan malaikat. Iblis bukan malaikat. Iblis ni dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Baik, kalau malaikat 100%, 100% taat. Tapi kalau jin sama macam manusia, ada pilihan, nak taat atau ingkar. Dan dekat syurga dulu, Nabi Adam ingkar, iblis pun ingkar. Baik, Nabi Adam ingkar, Tuhan kata jangan dekat dengan pokok ni, jangan dekat. Tapi Nabi Adam dekat ke? Nabi Adam makan. Maknanya kalau makan tu dekat ke jauh? Dekat. Maknanya Tuhan kata jangan dekat, tapi Nabi Adam bukan setakat dekat. Nabi Adam makan buah tu. Tapi apa beza Nabi Adam dengan iblis? Iblis ni mensia-siakan rahmat Allah. Dia mensia-siakan rahmat Allah. Allah Maha Penyayang, Allah boleh ampunkan kalau iblis minta maaf. Tapi dia tak minta maaf. Dia nak rendah-rendahkan, dia nak ajak orang lain masuk neraka pula. Dia nak buktikan bahawa orang lain lagi teruk pada dia. Jadi siapa yang kalau dia salah tak mengaku salah. Contoh gaduh kan, gaduh suami isteri gaduh suami isteri. Lepas tu keluar perkataan, alah abang tu lagi teruk, alah dia tu lagi teruk. Maka yang tu, itu tiru perangai iblis. Tapi kalau Nabi Adam setelah buat salah, serta-merta dia mengaku salah. Baik, Nabi Adam tak kata Hawa pujuk aku. Nabi Adam tak kata pula iblis hasut aku. Dan Nabi Adam tak kata pula ini sudah takdir kau ya Allah. Dia tidak salahkan takdir. Ada orang tuan-tuan dia salahkan takdir, tetapi Nabi Adam tidak menyalahkan takdir. Dia kata Rabbana zalamna anfusana. Jadi kisah ni mengingatkan kita peristiwa dalam syurga tu. Pengajarannya ialah jadilah seperti Nabi Adam, janganlah jadi seperti iblis. Baik, mari tengok seterusnya tuan-tuan. Soalan terakhir. Baik, baik, kat sini ma ni Baik, tadi jawapan kata apa? Apa yang baik, betul jawapan tersebut. Saya baca terjemahan. Bagaimana kamu dapat bersabar atas apa yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Baik, kat sini Nabi Khidir dia persoalkan Nabi Musa. Dia kata kat sini seolah-olah dia nak kata kat sini, kau takkan dapat sabar punya. Kau tidak akan dapat sabar terhadap apa yang kau tidak ada pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Baik, selalu tuan-tuan, orang kalau tak ada ilmu yang cukup, maka dia tak boleh sabar. Dia akan nak pertikai saja. Contoh anak, dia akan pertikai saja tindakan mak ayah. Tapi nanti bila dah jadi mak ayah, barulah dia faham. Ada cucu, dia pertikai tindakan atuk nenek. Nanti dia dah jadi atuk nenek, barulah dia faham. Tapi ada keadaan manusia bila dia guna akal. Seorang anak kalau guna akal betul-betul, kalau guna akal, dia tambah ilmu betul-betul, banyak membaca, tak perlu tunggu jadi mak ayah untuk dia faham tindakan mak ayah tu.
Dia tak perlu tunggu jadi atuk dan nenek. Cukup dia guna akal betul-betul, banyakkan bacaan, maka insya-Allah dia boleh faham. Tapi yang Nabi Khidir punya ilmu ni tak ada dalam buku, tuan-tuan. Nabi Khidir punya ilmu tak ada dalam buku. Jadi memang tak boleh sabar punya. Maka Nabi Khidir bagi tahu kepada Nabi Musa, kau memang tak boleh takkan sabar. Baik. Habis soalan-soalan tadi, tuan-tuan. Masa pun sudah terlajak tadi, minta maaf tuan-tuan. Semoga masa yang diisikan ini diisikan untuk usaha memahami bahasa Arab ni tuan gantikan dengan yang lain yang lebih baik, insya-Allah. Baik, sekian saja tuan-tuan. Semoga pengajian ini benar-benar bermanfaat. Semoga masa dan usia kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Baik, kita jumpa lagi minggu hadapan, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.